Macam singkat nak merit ceramah hari tu. Sebab apa? Sebab apa kita nak berceramah? Kita pun bersama dengan seorang penceramah juga sebenarnya. Dengan topiknya wanita dan pahala di bulan puasa. Kita bersama dengan Ustazah Safura binti Ahmad Syarkawi, pemangku ketua bahagian pembangunan psikologi dan juga kaunseling syar'i. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Sihat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Puasa. Puasa. Soalan saya puasa. Sebab apa? Sebab wanita ni dia dilahirkan dengan bercakap keistimewaan. Ya. Di mana saya tak nak cakap dia kekangan, saya sebut dia sebagai keistimewaan di mana wanita ni diberi satu orang cakap kalau tak ada kelebihan lah untuk tidak berpuasa. Jadi sebagai seorang wanita lah Ustazah, kita faham adanya kekangan buat mereka bagi melengkapkan ibadah pada bulan Ramadan. Contohnya sebagai puasa itu sendiri. Jadi apabila wanita ini tidak berada dalam keadaan yang sah untuk berpuasa, apakah aktiviti-aktiviti lain yang boleh mereka lakukan untuk mengejar pahala di bulan Ramadan? Sebab kita tahu pahala di bulan Ramadan ni masya-Allah lain, Berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas undangan itu. Jadi untuk menjawab soalannya tadi kakak sawak bolehkah? Boleh. Saya dah masalah. Tak pandai kakak je komen pun boleh. Boleh. Okey, untuk menjawab soalan tadi, saya nak petiklah sedikit sebanyak menyebab kembali keistimewaan bulan Ramadan tu macam yang dikatakan tadi kan. Keistimewaan bulan Ramadan tu ialah bulan di mana Allah memberi ganjaran pahala berlipat kali ganda kepada semua kita yang berpuasa dan tidak berpuasa. Tak ada nyatakan situ kalau berpuasa tak dapat pahala berlipat kali ganda. Tapi kerana rahmat yang ada dalam bulan Ramadan ini, Allah beri ganjaran kepada setiap yang melakukan kebaikan berlipat kali ganda kecuali puasa itu sendiri yang Allah Taala sendiri yang akan memberi ganjarannya sebab ia sangat eksklusif. Sebab katanya puasa itu untuk aku. Jadi dia saja yang layak untuk menilai. Kalau orang katakan orang yang puasa yang yuk, di depan orang yang puasa tapi belakangnya si puasa, Allah lebih tahu tentang kualiti puasa orangnya. Okey, tentang wanita dan keistimewaannya pada bulan Ramadan tu, pada pendapat kami lah, orang perempuannya jangan terlalu melihat skop yang kecil untuk melihat apa yang Nasib boleh lakukan, apa yang dia tak boleh lakukan semata-mata dalam tempoh dia tidak dibenarkan untuk berpuasa. Okey, kalau kita lihat, kita bandingkan juga dengan apa yang ganjaran yang diberikan tadi, semasa perempuan dalam keadaan haid, hanya ada beberapa perkara sahaja yang dia tidak dapat lakukan. Kan? Apa agak-agak kita? Apa agak-agak Malik? Ya, apa? Yang Ikut pengetahuannya Sip boleh dipolah oleh orang boleh baca Quran. Bagus betul. Sip boleh semayang. Okey. Boleh masuk masjid. Sip boleh puasa lah. Boleh puasa. Rupanya. Dengan wayang empat. Dengan wayang empat. Dengan wayang dapat. Ya kelak kami ulas kemudian lah. Okey, jadi 3 perkara tu je sebenarnya yang perempuan dilarang untuk lakukan disebabkan oleh kekangan hanya datang haid tadi. Okey, tetapi kalau kita tengok lagi dalam skop yang lebih luas, perempuan tu dia boleh malah banyak aktiviti lain. Okey, aktiviti lain yang dia biasa lakukan seharian di rumah. Kan Allah Ta'ala madah tadi, semua amal kebajikan yang dilakukan dilipat gandakan. Jangan kita hadkan yang 3 gate tu aja. Siapa semayang tarawih tiada alu, kita tadi alu down. Dan kalau orang berpusu-pusu pergi semayang tarawih, kita siap alu sedih hati kita. Orang pergi mengaji, orang ngaji, terderus, pindah semua, kita alu jahit hati ngenang, kita siap terderus, siap khatam Quran, ataupun siap baca banyak ayat Al-Quran kan. Pasal tadi siap puasa dah tentulah kita kena ganti balik. Tetapi dalam aktiviti seharian kita, apa yang diboleh oleh orang puan? Selalu kat rumah. Celik mata. Orangnya siap puasa. Nya bangun juga sahur betul sih. Betul. Nya ngerak anaknya semayang subuh betul. Nya bermasak untuk anaknya, untuk lakinya di rumah betul. Lepas ya tadi kemudiannya orang lain tidur gitu lepas sahur. Nya tidur sih. Perempuan tadi nasi tidur. Nya akan ngurus rumah tangganya, nya membasuh baju sebelum matahari terbit, dah cuci baju. Ngingon dan biak nak turun sekolah. Ngingon dan biak nak turun sekolah lagi nak.
nyusukan anak yang lagi kecil tadi, malah breakfast anak yang darjah 1 tadi. Ya, dia pakaian lakinya apa semua. Semua ya dikira amal kebajikan sih. Tentulah kan dia bukan malah maksiat. Ngurus rumah tangga bukan maksiat, tapi ibadah yang dilakukan. Kita sedar kita sebenarnya sedang melakukan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya untuk kaum wanita. Kita terlepas pandang, kita masukkan benda-benda yang kita lakukan setiap hari sebagai ibadah. Kita nangga ya. Kita tangan nak 3 tu aja. Nak boleh tu jadi tangga kita. Lalu kita jari hati dengan diri kita pun. Jadi antaranya yang antara lain ibadah khusus yang selalu kita kait yang mendatangkan pahala, iaitu kita boleh berzikir, betul? Berzikir boleh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kita boleh juga zikir-zikir lain, contohnya kita boleh bersalawat. Okey, lepas tu kita boleh berdoa. Perempuan tu bila dia mula aktiviti di rumah kan, yang mana kadang-kadang mendatangkan stres juga. Ni taklah ngingun benda yang sama setiap hari. Hanya sah baju tiap hari, nyidih baju, dak penyepit semua, berselirat semua, nyuruh kita stres juga. Ya, selalu orang lelaki nanggai sebagai stres. Ada benda kecil pun pakai stres juga. Mun hadap hari-hari stres, oi. Ya? Hanya perempuan je yang tahu. Perempuan je tahu stres yang tu nak mendatang ke tak ya. Jadi semua ya mendatangkan reaksi emosi kepada kita. Daripada kita ngerepak dengan dak hinga, dengan nak penyepit dengan anak kita, nak ngari barang-barang pindah semua dengan laki kita pun direpak kita. Why don't pada waktu emosi kita tengah memuncak macam kita ganti dengan zikir. Ya, kita gantikan dengan doa. Doa pada waktu emosi tengah memuncak ya, subhanallah. Dia sampai pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mendengar, maha memahami apa yang dalam hati kita. Jadi kita doa, ya Allah Tuhan, ku kenal anak aku ke Datuk, ya Allah. Anakku dengar kata, anak sulung kita dengar kata, ya Allah, kau jadikanlah anakku seorang anak yang orang kata lembut hatinya. Mendengar, taat kepada engkau dan kepada aku sebagai ibu dan bapaknya. Jadikan suami aku suami yang sayang pada aku, suami yang taat pada perintah engkau, yang saya ada culas dari segi nafkah, saya ada culas dari segi tanggungjawab untuk didik anak-anak. Saya ada ngari stokin macam sini lagi. Macam ni apa benda-benda doa ke tak ya? Yang mana waktu emosi kita memuncak, kita gantikan dengan doa. Ia pun dikira sebagai ibadah yang dibenarkan untuk perempuan yang sudah datang haid untuk lakukan. Jadi saya kira sebenarnya perempuan dah buat. Wanita dah buat, cuma tidak menyedari yang itu adalah sebenarnya ibadah yang mereka lakukan daripada bulan Ramadan ni. Tapi namun begitu kan Ustazah, apakah bagaimana pula dengan golongan wanita yang uzur, yang datang haid tetapi mereka mahu melakukan puasa? Bagaimana itu? Okey, ibadah puasa tu jelas-jelas lah tentang bilanya dah datang haid, dia sedang dalam haid, memang kalau dia berpuasa pun sah lah. Apa guna kita mula benda yang sah diterima oleh Allah Ta'ala, bukan terima pahalanya, yang sik boleh, ni dibenarkan, sama macam semayang lah, dikira sebagai ibadah solat, dah nama sah kan. Tetapi kami nanggal ada setengah wanita tu dia mau juga malah macamnya, dia mau juga menahan dirinya daripada makan dan minum tadi, bukan kerana nak puasa, tetapi ada beberapa faktor. Mungkin ada faktor lain yang kami dapat fikirkan, ialah dua faktor tu. Yang pertama, untuk menghormati orang di sekitarnya. Walaupun dia boleh makan, tetapi adalah tidak wajar untuk wanita. Ya, dia berkaul makan di rumah, bertutuk sambal lacan apa yang dah bermasak apa semua yang dah ngambau sikit rumah. Walaupun dia sik puasa tutup pintu ni baunya keluar. Sampai ke jiran pun mendengar. Jadi dia sik wajarlah dilakukan walaupun dia sik dibenarkan untuk berpuasa. Jadi antara tujuannya sik makannya nahan diri ialah untuk nak menghormati orang sekitarnya walaupun dia tahu dia dibenarkan. Yang kedua, ada setengah wanita tu walaupun katakan dia puasa 5 hari. 5 hari dah puasa lepas dia hari ke-6 dia datang haid. Lepas dia tadi katakan dia datang dalam contohnya dalam seminggu tetapi dalam tempoh yang sik makan pun dia tetap sik makan sik berkaul makan. Antara tujuannya ialah dia nak mengekalkan momentum.
Ya, momentum. Bayangkan kita dah 5 hari kita take. Awal-awal puasa kadang-kadang palak pening, betul? Palak kita pening, kita pun emosi stabil disebabkan kurangnya kadar gula dalam badan kita kan. Jadi menyebabkan mood bagus. Jadi bila kita dah 5 hari kita berpuasa, semua dah stabil balik. Stabil dah okey dah. Betul-betul siap puasa. Lalu kita berkaul makan. Pasal momentum yang lari. Rhythm badan kita lari. Jadi caranya ialah mengekalkannya dengan cara sik makan dan sik minum. Tapi bukan berartinya puasa. Puasanya tetap sik valid lah. So, nyahit. Sebenarnya. Obviously nyahit. Bila nyahit. Betul-betul. Ya, Tapi Kira juga diet lah. diet. Ambil peluang take kena diet lah. Peluang makan diet. Janganlah seperti Ustazah Fatik Madah lu nak bertutup sampai belacan ngambung sikit rumah. Jadi Ustazah, ya kisah bila seorang wanita tu dalam kitaran haidnya tadi yang memang tidak dibenarkan untuk menjalani ibadah puasa. Tetapi bagaimana pula bagi wanita yang dalam statusnya mengandung? Perempuan mengandung. Okey. Okey, dalam hal perempuan mengandung, dia boleh pilih lah. Dia boleh pilih. Dia pun ada keistimewaan. Dibenarkan untuk sik berpuasa. Dalam keadaannya mengandung. Sebab kita tahu kan, bila wanita mengandungnya ada keadaan badannya tadi, sik sama keadaan perempuan yang sik mengandung. Sik sama keadaan orang lelaki. Terutamanya yang melalui proses trimester yang pertama, trimester yang pertama ni maknanya dalam tempoh awalnya hamil, di mana semua sik stabil, badan sik stabil, makan muntah, isi semua dah keluar, angin git keluar. Lepas dia palak pening, badan si nyawa-nyawa, bengkak situ. Banyaklah lain perempuan lainlah yang pun reaksi alahannya sebagainya. Jadi dalam keadaan macam tu, perempuan dibenarkan untuk tidak berpuasa. Ya, tapi dia boleh pilih, nanggap pada keadaan badannya. Si semua perempuan yang bila mengandung lalu lemah lintuk si, ada yang boleh untuk meneruskan puasa. Bermakna sekarang tu perempuan dia kena aware dengan reaksi badan dia sendiri. Lah, munya rasa ataupun dia rasakan badannya si kongang nak berpuasa, boleh buka. Kiranya benda yang tidak memudaratkan badannya lah. Yang memudaratkan badannya. Tapi Ustazah, kita tok bulan puasa tok kita susah nak cari barang makan. Jadi mak-mak kita akan selalu nak masak. Bingung juga takut adanya madak setitik je, adanya madak sesuduk, adanya sesendok. Ada sesendok. Macam mana ya Ustazah? Yang orang langgar niatnya juga. Selalunya niat cerik kan. Tujuannya cerik kan. Tujuannya nak cerik. Kita selalunya orang masak kat dapur tu. Kita tukang masak tu tahu perempuan terutamanya tahulah tujuannya terutama punya pakar masaknya biasa malah bubur pedas kita ya yang minat nak cerik aja. Nak cerik is cerik lah. Jangan satu sudut yang mencerik. Bukan sedek cerik ya. Jadi kita ambil ujung aja. Kita boleh engkah dekat ujung lidah kita. Jadi lidah sikit, engkah kat ujung lidah. Sebab dekat lidah dia akan ada jeria rasa, kita akan bekerja lah untuk detect masin, manis, pahit dan juga masam, pedas juga. Sikit saja. Dan jangan ditelan. Jangan ditelan. Udah cerik tik. Tadi kita dapat rasa. Kita buanglah ludahkanlah dan juga berkumur lah. Kumur lah. Ya, lalu ditelan je. Nama juga kari aku. Ya dah batal puasa. Kita tahu agit lah sebenarnya. Tapi mungkin kita sengaja. Kadang-kadang kita kagu. Orang kata apa? Kotan kita kagu bila kat dapur kita lupa. Padahal ada sesuduk dicerit. Dan sengaja je. Ya, kisah cerit makanan tadi Ustazah. Dan berbalik kepada wanita juga. Mun sekiranya seorang wanita dalam keadaan yang masih menerima rawatan ataupun masih perlukan untuk rawatan ataupun pemeriksaan rawatan susulan dan sebagainya, dan adanya ambil darah, ada yang ada si boleh berpuasa, ada yang ada boleh je puasa tetap dia ambil darah, ada yang ada kita kena juga makan ubat 3 kali sehari tu juga katanya. Sebab 3 hari sehari, tengah hari dah buka makan juga. Macam ni status sebenarnya. Langgarlah macam ni. Ya, selalunya kita kena dapatkan nasihat doktor dulu lah. Benda-benda macam ni sangat spesifik lah. Jika katakannya tadi memudaratkannya tadi disebabkan oleh faktor kesihatannya yang dibenarkan untuk membuka. Tapi lah tadi kena gantikan balik lah. Tapi dalam hal macam tu kita siap putuskan macam ni aja. Yang better dapatkan nasihat daripada doktor yang lebih tahu tentang reaksi badannya. Dan mungkin boleh dia atur dari segi cara pengambilan ubatnya sesuai dengan keadaannya tengah berpuasa tadi.
Sebabnya lainnya kita status perempuan nak malas sama tidak perempuan mengandung tadi soalannya lebih spesifik lagi. Kita siap nak pukul rata, siap pukul rata. Sebab ada benda yang perlu dilihat. Tapi namun begitu kan Ustazah, bagaimana pula dengan golongan wanita yang mempunyai masalah kitaran haid yang tidak berhenti? Kita kan puasa bulan 30 hari, 29 hari. Jadi andai kata 29 hari yang siap berpuasa disebabkan masalah kitaran haid, bagaimana dengan masalah sebegini? Okey. Kitaran haid perempuan selalunya yang maksimum 15 hari mun lebih daripada yang dikira sebagai darah istihadah. Darah istihadah maknanya darah kotor lah yang bukan darah kotor, darah penyakit. Penyakit. Maknanya sekiranya sudah melebihi daripada yang wajiblah mandi hadas dan berpuasa seperti biasa. Yang ditempuh maksimumnya di sialah. Hanya boleh serantur-rantur aku datang haid sebelum bulan lalu si puasa. Bukan satu alasan lah. Bukan satu alasan. Ya. Tapi bila kita anggap bukan disengajakan. Berlakunya sesuatu macam tu mungkin ada sebab faktor penyakit dan sebagainya. Jadi Ustazah, kita nak tanya juga lah macam status seseorang macam berbalik kepada soalan tadi kitaran haid. Sehari dah berpuasa tiba-tiba di sebelah petangnya dia dapatinya kitaran haid yang bermula. Jadi macam ni status dengan puasanya pada hari tersebut Ustazah. Ya tadi bilanya dah sehari hanya berpuasa, bila contohnya lepas asar yang dapatinya ngecek dah keluar darah haid kira puasanya pada hari yang batal lah dan wajib digantikannya, kena kira sebagai puasa yang batal lah sebabnya datang haid. Haid ialah perkara yang membatalkan puasa. Dia siap buat cik tahu aja lah. Dia satu cabaran. Sebenarnya buat dono aja. Jangan buat dono aja. Dengar ya, jangan buat dono aja. Aku nak puasa tak. Siapa aku nak puasa aja. Tapi siapa hukum yang si boleh tetap si boleh. Tapi kita Islam tu mudah. Islam tu semua. Nya boleh kata orang tadi apa nama? Boleh diganti dan sebagainya. Jadi Ustazah sebagai pengakhir kata kita mungkin ucapan dan juga pesanan kita kepada golongan wanita kaum hawa di luar sana dalam menjalani ibadah sehingga penghujung Ramadan, dalam mengejar Lailatul Qadar dan berakhir dengan satu peristiwa Aidilfitri yang dinanti-nantikan. Silakan Ustazah. Okey, untuk pesanan sikit untuk wanita dalam kita mengerjakan ibadah puasa ni, kita kena jaga yang wajib. Jangan kerana kita nak mengejar benda perkara-perkara yang sunat kita meninggalkan wajib. Apakah perkara-perkara wajib yang kita kena jaga, iaitu tanggungjawab kita kepada suami dan juga anak-anak. Dan di dalam kita melaksanakan tugas kita seharian di rumah itu memudahkan urusan-urusan suami kita, urusan anak-anak kita. Di dalamnya terkandung banyak ganjaran pahala yang berlipat kali ganda yang mana kita tak perlu cari di luar. Ada di dalam rumah. Jadi apa yang kita perlukan ialah fokus pada tanggungjawab kita, fokus pada peranan kita sebagai isteri, sebagai ibu dan memudahkan urusan dalam rumah tangga kita supaya kita sepanjang kita menjalankan ibadah puasa tu kita mendapat meraih ganjaran pahala. Dan apabila wanita itu dibenarkan untuk berpuasa, kita kembali kita melaksanakan ibadah puasa kita, melipat gandakan kita mengerjakan solat wajib, solat sunat terutamanya, solat tarawih sekadar yang kita mampu, kemudiannya solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Dan selebihnya kita laksanakan seperti biasa tanggungjawab kita. Insya-Allah memang ada ganjaran pahala untuk wanita tanpa mengira sama ada dalam haid ataupun tidak. Fokus pada yang wajib, tapi namun pada masa yang sama tidak melupakan pada yang sunnah. Ya, betul. Tanggungjawab penting walaupun kita ada kata orang tadi ada asbab yang menyebabkan kita tidak boleh berpuasa, tetapi tanggungjawab itu penting. Di sebalik tanggungjawab yang kita laksanakan semua ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustazah Safura binti Ahmad Syarkawi, pemangku ketua bahagian pembangunan psikologi dan juga kaunseling syar'i atas perkongsian pagi tadi. Nasib berasa. Pejam selit kita dah di penghujung rancangan Ustazah. Terima kasih di atas perkongsian yang dikongsikan. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Sehingga kita jumpa lagi sekiranya Wan Alif. Jadi saya Fatah Burhanuddin. Dan kami Wan Alif sejahtera Asia daripada Inspirasi. Kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.